Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan diberkati, dirahmati Allah. Kita sambung dari bab yang ketiga, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada selepas hijrah ke Habasyah hingga kepada hijrah ke Madinah pada fakta yang kedua. Pada tahun yang sama meninggal pula Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Sayyidatina Khadijah lah orang yang dapat meringankan beban keluh kesah dan kedukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi tentangan orang Arab Quraisy. Apabila dia pula meninggal, maka sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserang rasa duka cita yang amat sangat, sehingga tahun itu dinamakan dengan tahun duka cita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sedang membicarakan berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-10 daripada kebangkitan Nabi sebagai Rasul. Tahun ke-10 sebagaimana yang kita dah baca pada kuliah yang lalu, itulah tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kehilangan beberapa individu penting. Bermula daripada kematian Abi Talib, orang yang kita dah sebut menunaikan amanah daripada datuknya ataupun daripada bapaknya Abdul Muttalib. Amanah yang dipegang, kalau kita baca dalam riwayat, dalam sirah, memang sangat istimewa. Kuat sungguh dia pegang amanah sampailah dia mati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji pula dengan kematian yang lebih penting dalam hidup, iaitu Sayyidatina Khadijah. Abi Talib penting. Abi Talib menjadi benteng Nabi di luar rumah. Tapi Sayyidatina Khadijah lebih penting, sebab dia adalah sumber kekuatan Nabi dalam rumah. Sebab tu tuan-tuan, kita sendiri pun akui hal ini. Kalau rumah tangga bermasalah, hidup kita di luar, kerja kita, solat jamaah kita, masyarakat kita pun akan jadi masalah. Tapi kalau di rumah selesai, dalam keadaan rumah tangga yang bahagia, isteri yang memberi sokongan kepada kerja buat suami,
Inilah yang disebut bahawa kejayaan seorang lelaki ada tunjang di belakang, iaitu isterinya. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi tuan-tuan, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar rumah berhadapan dengan berbagai bentuk tekanan. Keluar saja daripada rumah, memang kalau kita baca riwayat, Sayyidatina Khadijah dia iring Nabi sampai pintu. Dia boleh bagi senyuman kepada Nabi sampai di situ. Tapi bila Nabi langkah keluar daripada rumah, Nabi berjalan, hilang pandangan Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah akan menangis, teriak. Sebab Nabi keluar daripada rumah, tak ada satu kepastian Nabi boleh balik dengan selamat. Macam-macam ada di luar. Sebab itu Sayyidatina Khadijah bila tengok saja Nabi balik, dia sambut dengan penuh kegembiraan. Kalau waktu tu Nabi bersedih, dialah orang yang memberikan keseronokan pada Nabi. Daripada sedih boleh jadi gembira. Tu Khadijah. Kalau Nabi balik dalam keadaan rasa tertekan, dia boleh bagi ketenangan pada Nabi. Ini tuan-tuan, seorang isteri yang cukup hebat. Kita pun baca dah cerita bagaimana sewaktu Nabi mula-mula didatangi oleh Jibril. Nabi didatangi oleh Jibril balik dalam keadaan takut. Sayyidatina Khadijah memberikan kata-kata perangsang yang cukup hebat. Bila Nabi rasa bimbang, kalau dia diganggu oleh makhluk, boleh jadi jin, boleh jadi makhluk yang jahat, Sayyidatina Khadijah bagi jaminan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa buat baik. Walaupun dia duduk dalam rumah, tapi dia menyenaraikan kebaikan Nabi, menghubungkan silaturahim, banyak tolong orang susah, banyak bagi perhatian dari sudut kebajikan, banyak menyelesaikan masalah orang. Orang yang macam ni tak akan diganggu oleh makhluk-makhluk yang tak elok. Ini tuan-tuan kata-kata perangsang. Maka sebab itu bila Sayyidatina Khadijah meninggal, kesan kepada Nabi sangat-sangat rasa kehilangan. Wallahu a'lam lah. Ada orang tuan-tuan waktu hidup dengan isteri, dia bersembang di kedai kopi, dia kata aku tak ada bini pun tak apa, main makan kedai kopi. Tapi bila isteri dia meninggal, subhanallah, waktu duduk kedai kopi pun tak sedap, balik rumah pun tak senang, tengok nampak keluh kesah, Allahu Akbar. Dia kata rupanya tak ada orang rumah, kedai kopi pun tak lalu. Nah, ini tuan-tuan cabaran. Nah, itu dari sudut cerita ayat kopi ya baru. Cerita sembang kedai kopi. Nabi Muhammad nak melaksanakan dakwah. Sebab itu tahun kematian Abi Talib dan kewafatan Sayyidatina Khadijah, tahun itu digelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Baik, yang ketiga, setelah kematian bapa saudaranya Abu Talib dan isterinya Sayyidatina Khadijah, bertambah ganaslah sikap orang Arab Quraisy dan tipu daya mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda pergi meninggalkan Mekah ke Taif dengan harapan moga-moga dakwah dan seruannya akan disambut dengan baik serta mendapat pertolongan daripada orang di sana. Akan tetapi malangnya mereka menolak dengan cara yang biadab sekali. Baginda dilontari anak-anak batu sehingga mengalir darah daripada kedua belah kaki baginda yang suci. Akhirnya baginda terpaksa berlindung diri di dalam sebuah kebun di Taif itu, dan disitulah baginda menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
sambil berdoa dengan khusyuknya. Ini tuan-tuan kejadian yang berikut. Bila Abi Talib dah mati, Khadijah pula dah wafat. Selama ini orang-orang Mekah tak berani sentuh batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malunya mereka, hormatnya mereka pada Abi Talib, dan segannya mereka kepada Sayyidatina Khadijah. Sekarang tuan-tuan, dua-dua orang ni dah tak ada. Maka batang tubuh Nabi sudah menjadi sasaran. Ada yang berani sampai peringkat pegang cekak leher baju Nabi. Ada orang Arab yang sudah sampai ke peringkat berani kalau depan Nabi pegang batu, pegang pasir, balik muka. Bahkan ada sampai ke peringkat riwayat yang selalu kita baca waktu Nabi sedang sujud di Kaabah. Abu Jahal boleh cabak tuan-tuan kawan-kawan dia, siapa berani? Aku ada bawa satu guni daripada perut-perut unta yang sudah busuk, diambil guni itu, tuang corak di atas belakang Muhammad yang sedang sujud. Kita tak boleh bayang tuan-tuan kejahatan musyrikin ini, tapi itu yang berlaku kepada Nabi. Sebab Nabi orang baik. Nabi tak pernah buat jahat dengan orang, tuan-tuan. Kita tak pernah berjumpa satu kisah, satu cerita yang Nabi Muhammad ni ganggu orang, yang Nabi Muhammad menyakitkan hati orang. Tak ada. Hanya kerana Nabi datang membawa Islam, cerita kepada mereka Tuhan yang sebenar Allah. Habaq dekat mereka bahawa selepas mati kita bangkit semula, adanya hari pembalasan. Itu saja. Tiba-tiba Nabi yang sedang sujud, ada orang pergi ambil kundi yang dalam tu ada perut unta yang busuk, pituang atas belakang Nabi. Bila tuan-tuan kejadian ni berlaku? Selepas daripada wafat Khadijah dan Abi Talib. Ini tekanan cukup dahsyat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tak boleh dah nak buka mulut, nak pergi berdiri di hadapan orang-orang Mekah, nak pergi berjalan rumah ke rumah. Waktu tu keselamatan Nabi dalam bahaya, waktu tu serangan, tekanan musuh cukup-cukup hebat. Tapi dakwah tak boleh berhenti. Kalau nak kira tuan-tuan, Nabi boleh ambil satu langkah mudah. Apa langkah mudah? Balik duduk rumah. Senang cerita. Lah ni aku tak sadut pergi berjumpa dengan siapa, aku tak sadut seru siapa, aku balik duduk di rumah. Tapi tak boleh. Sebab satu tugas yang Allah pikulkan, sebagaimana yang Allah pikulkan pada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang terdahulu. Kita tengok tuan-tuan Nabi Nuh, inni da'autu qaumi lailan wa nahara, aku seru, aku ajak kaum aku malam dan siang. Falam yazil du'ai illa firara, tak bertambah daripada seruan aku, yang jadi lagi pergaduh cabut lagi. Berhenti ke? Dah 950 tahun. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan kita baca sirah-sirah yang macam ni, kita letak ke diri kita, Allahu Akbar. Kita rasa tuan-tuan kita ni kerdil sangat, kecil sangat. Dari sudut jasa dakwah, kecil sangat. Bahkan boleh jadi tak ada pun jasa dakwah. Yang Nabi macam tu punya tekanan tak berhenti. Tak boleh dari Mekah, keluar daripada Mekah dengan berjalan kaki, tak ada siapa iring, melainkan Nabi ditemani oleh seorang anak angkat, Zaid bin Harithah. Kotlah ada kawan teman, kotlah tuan-tuan ada orang hak iring Nabi, kotlah ada kuda, kotlah ada satu kelompok orang. Tak ada. 2 orang berjalan kaki daripada Mekah pergi ke Taif.
dengan satu harapan yang cukup hebat dalam hati. Mudah-mudahan penduduk Taif yang Nabi pernah kenal mereka bila waktu Nabi kecil-kecil dulu ni, Nabi pernah duduk di perkampungan Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad yang kita duk baca cerita Halimatus Sa'diyah tu tak berapa jauh lah dengan Taif ni. Nabi ingat lagi dia punya suasana Taif, suasana kampung Bani Sa'ad. Dia banyak pokok. Mudah-mudahan orang yang duduk bawah pokok ni orang yang tenang sikit jiwa, tak apa keras sangat macam yang duduk di Mekah. Mekah ni keliling dia batu. Boleh jadi manusia ni jiwa dia pun keras macam batu. Kotlah hak bawah pokok ni sejuk sikit. Tapi bila Nabi sampai, tuan-tuan, sebagaimana yang kita baca, iaitu malangnya mereka menolak dengan cara yang biadab sekali. Cukup biadab. Kata-kata terhadap Nabi SAW cukup teruk. Bila Nabi bagi tahu, aku Rasul, main nak seru kamu, ajak kamu kepada kebenaran. Dia tengok atas bawah. Hang nama apa? Muhammad. Tak ada orang lain ke di Mekah hak Tuhan boleh lantik jadi Rasul? Tu soalan. Muhammad tak ada orang lain ke? Mai dengan jalan kaki, dengan tak ada satu kumpulan gerombolan yang besar, kotlah nak naik kuda hebat, tak ada. Mai jalan kaki macam ni, mai jadi Nabi, tak ada orang lain dekat di Mekah. Tu kata-kata nista, hina Nabi Muhammad pasal jalan kaki, hina Nabi Muhammad pasal tak ada pengiring. Tak cukup dengan itu. Bila Nabi ditolak, Nabi minta, tak apalah, kalau kamu tak bersedia untuk terima aku, bagi aku keluar dengan selamat. Tak. Sambil Nabi duduk berjalan balik tu, tuan-tuan, mereka boleh upah pula budak-budak orang gila tunggu di jalan, baling dengan batu. Tak cukup dengan itu, kata-kata nista terbit lagi, maki hamun Nabi Muhammad. Allahu Rabbi. Kalau waktu tu, tuan-tuan, ada water cannon, ada gas membedih mata, boleh jadi Nabi kena dah tu. Tapi dah ada ketua batu lah. Nak tunjuk, tuan-tuan, beratnya kerja dakwah ni, beratnya cabaran yang dihadapi. Kita pun baca, tuan-tuan, dalam sirah bagaimana Nabi pada saat yang genting itu didatangi oleh malaikat. Para malaikat tak sanggup tengok. Ini Nabi Habibullah, kekasih Allah, dihormati di dunia, di atas bumi dan di langit sana. Tiba-tiba sekarang, tuan-tuan, orang sedang maki, tiba-tiba sekarang orang sedang balik dengan batu. Malaikat tak boleh tengok. Darah Nabi mengalir daripada betik tumit turun, tuan-tuan, sampai berlenang dalam kasut. Berlenang dalam kasut. Allahu Rabbi, beratnya. Sebab tu malaikat mai tawar kepada Nabi Muhammad, kamu nak apa? Nak gunung? Tak mada gunung hak ada di Mekah, tak padan gunung hak ada di Madinah. Kami boleh angkat gunung-gunung lain. Nak gunung Jerai, kami boleh pergi ambil. Nak gunung apa? Kami boleh angkat mai, hempak di atas kepala puak-puak yang menghina kamu. Tapi Nabi SAW, tuan-tuan, satu orang manusia, jiwanya Allahu Rabbi. Sebab tu, tuan, kita kadang kita baca kisah ini, kita hayati, cuba perhati, tengok, kita cuba selami, tuan-tuan, jiwa yang ada kat Nabi. Apa Nabi kata? Aku tak harap yang tu, wahai para malaikat. Yang aku harap ialah akan lahir daripada sulbi mereka yang hari ni tolak dakwah aku, anak cucu yang satu hari beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ni Nabi Muhammad tengok jauh ke depan. Nabi tak pernah putus asa dengan generasi hadu ada. Tak boleh generasi ni, generasi depan. Tu Nabi. Tak cukup dengan tu angkat tangan, doa lagi.
Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagilah hidayah petunjuk pada kaum aku. Pasal apa? Mereka orang-orang yang jahil, orang tak reti. Jahil ni tuan-tuan, dia boleh buat apa saja. Dia tak ada had, tak ada batasan. Dia boleh buat apa saja, termasuk apa yang dia buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita baca dalam surah Yasin, tengok tuan-tuan apa orang buat kepada Nabi yang diutuskan Allah. Dia boleh sampai peringkat tuan-tuan, pekat naik pijak, naik hindik, sampai pecah perut, sampai mati. Kita baca kisah tuan-tuan Nabi Allah Yahya, Nabi Allah Zakaria, sampai peringkat apa? Kepala dibelah. Pasal apa? Pasal manusia bila dia jahil, manusia bila dia tak reti, manusia bila dia tak faham, dia tak dapat hidayah petunjuk, dia boleh buat apa saja. Ini tuan-tuan yang sedang berlaku dalam dunia. Apa saja dia boleh buat kepada orang Islam. Apa saja dia boleh buat tuan-tuan kepada sama-sama manusia. Pasal apa? Tak ada jiwa. Itulah jiwa yang ada kepada Nabi yang sangat istimewa. Kemudian tuan-tuan disebut bahawa Nabi pergi singgah di satu kebun. Kemudian Nabi berdoa, panjang doa Nabi. Ni doa ni tuan-tuan kira rintihan Nabi Muhammad habis-habisan. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ba'idin yatajahhamuni aw ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali walakin afiyataka hiya awsa'u li wa a'udzu binuri wajhika alladhi ashraqat bihi dhulumat wa saluha alayhi amru dunya wal akhirah min an tunazzila bi ghadabak aw tahilla bi sakhatuk laka utba laka tarda wala haula wala quwwata illa bik. Maksudnya, ya Allah, kepada engkau aku mengadu lemahnya kekuatanku, kurangnya keupayaanku dan hinanya aku pada pandangan manusia. Ya Tuhan yang amat pengasihani. Tuan-tuan, Nabi mengakui dia tak ada apa. Aku lemah, aku lekeh, aku hina pada pandangan manusia. Wahai Tuhan yang amat mengasihani, Engkaulah Tuhan bagi orang yang lemah dan tertindas, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah aku menyerahkan diriku? Jadi aku ni, ya Allah, cukup lemah, yang kuat Engkau. Ini tuan-tuan, Nabi Muhammad sekarang dia dengan Tuhan ya. Dia dengan Allah. Nabi dah tunjuk kepada kita tuan-tuan, dalam kerja buat agama ni, yang ni. Kerja buat Islam tuan-tuan, kadang-kadang bukan nanti kita berdepan dengan masyarakat. Kadang kita berdepan dengan anak-anak kita sendiri. Itu pun pecah kepala. Kita main semayang, kita tuan-tuan main mengaji, dia duduk di rumah tak semayang. Kita balik pergi tengok, dia duduk tidur panjang tuan-tuan depan televisyen. Kita tegur, dia dah besar, dia boleh buat taati. Kita nak buat apa waktu tu? Tuan-tuan nak marah banyak-banyak. Kadang-kadang kita nak cerekah, kita cerekah dia cerekah kita balik. Dia tak payah, dia keluar naik motor pergi. Lepas tu tak balik 2 hari, bini pula boleh tiap kat kita, sekap pun. Ini tuan-tuan baru nak hadapi apa? Suara anak. Tu yang kata dalam buat kerja agama, mengasuh, mendidik anak-anak pun kadang-kadang kita cukup pening, tambah masyarakat. Urus yang paling susah untuk urus orang.
urus orang paling susah. Tu satu tu imam cerita ke saya, dia kata saya buat kuliah ilmu, dia tak main. Saya pun geram sikit. Dia kata pergi khutbah panjang. Hari Jumaat saya balun atas mimbar. Bila khutbah panjang, lepas pergi duduk kebang tu, apa tu imam tak fikir orang langsung main duduk dengar dia boleh tiang apa semua. Ingat dia seorang kan nak cakap. Orang lain kerja bekerja lagi apa semua boleh tiang tu imam. Tu imam dengar benar-benar tu sampai ke dia. Orang komen banyak. Pergi minggu depan tuan-tuan dia khutbah pendek. Dan 10 minit, barakallahu li wa lakum. Ada pula guduk kelok sembang pula. Dia kata apa tu imam sampai kita tak ada ambil sembahyang. Tu yang kata manusia tu manusia. Cukup susah mengurus manusia ni. Kita buat tuan-tuan, buat dia cari salah. Tak buat lagi-lagi dia tak lantik jadi jawatan kuasa apa semua puak ni, apa gaji buta. Ada saja tuan duk terbit di mulut ni yang menyebabkan kadang-kadang hati kita waktu yang macam ni, dengan kepungan yang duk ada, dengan masalah yang banyak, dengan tekanan yang ada, tuan-tuan kita nak pihak bab ke siapa? Ada ketika kita sembang dengan orang rumah, abang ke isteri pula dia tahu ginilah abang, payah-payah duduk rumah. Dia terbit ayat tu kat kita pun jadi lemah lagi. Sebab itu Nabi tunjuk kepada kita bagaimana Nabi mengaku depan Allah. Nabi kata, aku lemah ya Allah, yang kuat engkau. Adakah kepada orang yang jauh, yang memandangku dengan muka yang masam, atau kepada musuh yang engkau berikan kepadanya milik untuk menguasai urusan aku? Aku ni ya Allah, engkau nak serah kat siapa? Pada musuh? Pada orang yang jauh? Pada siapa ya Allah? Kemudian Nabi sebut lagi, sekiranya tidak ada kemurkaan engkau ke atas diriku, maka aku tidak peduli. Sebaliknya keampunan engkau itulah yang melapangkan dadaku. Aku minta berlindung dengan cahayamu, cahaya mukamu yang menerangi segala kegelapan. Semoga kemurkaanmu tidak menimpa diriku. Aku mengharapkan semata-mata redamu. Tiada daya dan tiada upayaku melainkan dengan engkau. Ini tuan-tuan, Nabi Muhammad merintih, merayu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita habis fakta yang keempat. Akhirnya pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Taif dengan perasaan hampa, kerana tiada satu golongan pun yang menyambut baik seruannya kecuali seorang hamba bagi Utbah dan Syaibah, dua orang adik-beradik daripada anak lelaki Rabi'ah yang bernama Addas, yang dahulunya beragama Nasrani, di mana Addas yang dahulunya beragama Nasrani, di mana Addas telah diminta oleh tuannya supaya menghantar gugusan anggur yang dipetik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada ketika itu sedang berada di dalam sebuah kebun setelah diusir oleh orang Taif itu. Apabila anggur tadi diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas baginda membaca bismillah sewaktu hendak memakannya. Yang demikian itu telah menarik perhatian Addas, kerana beliau tidak pernah mendengar daripada kaumnya orang yang membaca seperti itu. Setelah berlangsung perbincangan singkat di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Addas, akhirnya Addas memeluk Islam. Ni tuan-tuan, Tuhan ni dia maha berkuasa. Tu yang kata inna ma'al usri yusra. Tak ada tuan-tuan satu kesusahan melainkan dia akan mai kesenangan. Tuhan nak bagi kat Nabi. Tadi Nabi dikepung, tadi Nabi dihina, tadi Nabi dibaling dengan batu. Tak ada siapa sanggup terima Nabi. Tapi Allah takdirkan bila Nabi duduk dalam kebun dusun ni, Nabi duduk merintih berdoa ni, pemilik tuan punya kebun duduk tengok dari jauh. Dia tengok tu, dia berasa kesian. Walaupun kita tahu tuan-tuan Utbah dan Syaibah, dua-dua ni cukup hebat lawan Islam.
Tapi ada ada sikit lagi rasa. Bila tengok macam tu dia berasa simpati, minta penjaga, minta orang yang menjadi khadam mereka ni bawa, kita kata satu tangkai lah buah anggur, pergi dekat Nabi, bagi ke Nabi. Nabi pun tanyalah, kamu nama apa? Dia bagi tahu nama dia Adas. Nabi pun ambil buah, Nabi ambil sebiji, petik sebiji, Bismillahirrahmanirrahim. Adas ni bila dengar Nabi baca Bismillah, dia terkejut. Dia kata dia tak pernah dengar bacaan ini. Panjang cerita tuan-tuan, sampai akhirnya dia masuk Islam. Itu satu kisah. Ada satu lagi kisah dalam ini juga, perjalanan balik ini, ialah Nabi SAW ditemukan dengan sekumpulan jin. Yang tu kalau kita bacalah surah jin, kita akan berjumpa tuan-tuan kisah Nabi diketemukan Allah dengan sekumpulan jin. Nabi baca ayat-ayat Allah dan akhirnya mereka masuk Islam. Nak abang tuan-tuan, kalau sampai tak ada manusia, Allah hantar jin masuk Islam. Kalau sampai tak ada dah dari kalangan makhluk manusia, Tuhan boleh hantar lain. Macam kita lah, kita pun selalu sebut tuan-tuan, kalau sekiranya orang Arab tak mau ke Islam, Islam tak ada rugi apa, Tuhan boleh umat bangsa lain. Sebab tu dalam sejarah dunia, Islam bukan saja diangkat tinggi oleh bangsa Arab. Ada ketika tuan-tuan Islam disanjung oleh apa? Kurdis, Salahuddin Al-Ayyubi. Ada waktu yang lain Allah Subhanahu wa taala bagi peluang Islam diangkat oleh siapa? Osmani Turki. Maknanya Islam pernah diangkat dijulang oleh bangsa Arab, pernah diangkat dijulang oleh Kurdis, pernah diangkat dijulang tuan-tuan oleh Turki. Dan tak mustahil kalau kena gaya kita faham dengan baik, Islam diangkat dijulang oleh bangsa Melayu. Sebab Tuhan bagi tuan-tuan, bila satu bangsa tak mau, Tuhan ganti yang lain. Itu yang disebut dalam surah Al-Ma'idah tu, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin. Tuhan buat main orang lain. Dah kamu hadu ada ni tak hargai apa yang Allah Ta'ala bagi, dah kamu tak mau, Tuhan buat main orang lain. Islam tak nak rugi apa-apa. Hak nak rugi siapa? Bangsa yang menolak. Hak nak merugi siapa? Orang yang menolak. Ini tuan-tuan satu ingatan untuk semua kita. Tuhan tunjuk di saat orang Taif tak mau, Arab tak mau, Adas mai daripada bukan di negara Arab, dia beragama Nasrani, masuk Islam. Tuhan boleh hantar mai tuan-tuan, dah manusia tak mau, hantar mai siapa? Jin pekat masuk Islam. Ini di antara benda yang Allah Subhanahu wa taala tunjuk kepada manusia. Yang penting kita hak sambung kerja Nabi, terus tuan-tuan buat kerja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai satu masa Tuhan akan bagi kejayaan. Baik. Itu tuan-tuan fakta daripada nombor 2 sampai nombor 4. Kita tengok pengajaran. Beberapa pelajaran dan pengajaran. Nombor 2. Seorang isteri yang salihah serta yakin akan kebenaran apa yang didakwahkan itu tidak sedikit meringankan beban kesusahan dan penderitaan suaminya sebagai pendakwah, bila mana dia sanggup menanggung sama suka duka suaminya. Dengan penglibatan seorang isteri seperti ini akan memberangsangkan suaminya untuk bertambah teguh jiwa dan pendiriannya dalam meneruskan cita-cita perjuangan dakwahnya. Demikian besar pengaruhnya terhadap kejayaan dan perkembangan sesuatu dakwah. Tuan-tuan, Khadijah macam yang kita baca tadi, penyokong kuat. Kuat tak kuat, orang Islam selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Sayyidatina Khadijah. Dia kalau nombor ahli 02.
Nah, tu Khadijah. Selepas Nabi Muhammad tak ada orang lain, Khadijah. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, kuat tak kuat sokongan Khadijah, harta dia habis. Oh, yang ni tuan-tuan, payah cari pemimpin dalam dunia, nah, yang isteri habis harta kerana menyokong perjuangan suami. Hak kita duduk berjumpa dalam dunia ni tuan-tuan, isteri jadi kaya pasal suami. Nah, dia ambil habis-habisan, dia cari jalan lagu mana, nah, dia tekan suami dia sampai ke peringkat kok mana pun dia tahu kita nak kena bagi senang, mana boleh susah. Tapi Khadijah tuan-tuan sampai habis, tak ada apa. Kita selalu baca riwayat Sayyidatina Khadijah sakit, waktu dia sakit teruk, dia masih boleh sebut kepada Nabi, ya Rasulullah, sekiranya saya mati, habis dah, tak ada apa dah yang saya boleh tinggal, yang ada pada saya tulang belulang. Kalau hak ni ada nilai, ambillah, gunakanlah, manfaatkanlah untuk perjuangan agama. Habis. Oh, yang ni payah. Nah, payah tuan-tuan. Kan, ada anak isteri duk tanya, kata ayah duk kira baik ke orang, kita bila? Nah, ayah duk kira nak buat kebajikan di masjid, ada duit sikit masjid, ada duit sikit sekolah agama, ada duit sikit pondok, ada duit sikit duk kira pengajian tu pengajian ni kami. Nak cari tuan-tuan satu orang isteri yang boleh, anak-anak yang boleh bagi sokongan. Tengok ayah bawa keluar duit ayah 10 tak padan, 20. Itu payah. Tapi kalau ada tuan-tuan, syukurlah pada Allah. Ada manusia yang berwatak Khadijah ni ada. Suami dia pula tuan-tuan hak tak boleh jadi watak Nabi Muhammad ya. Sebab tu ada lah orang perempuan duk cerita. Nah, cerita tuan, suami ni dia pergi dengar kuliah tajuk Sayyidatina Khadijah, dia balik lah, duk kata kat bini dia, dia tak dengar tadi kuliah tadi tu cerita Khadijah macam mana bagus layan suami, tak ada duk bagi sakit hati suami apa semua kuno ni. Jadi dia duk syarah ke bini dia, dia tak patut orang perempuan kena jadi Khadijah. Bini dia jawab 2-3 patah, dia tak boleh saya nak jadi Khadijah, tapi abang nak kena jadi Nabi Muhammad. Kalau abang pun perangai lebih kurang Abu Lahab, lagu mana saya nak jadi Khadijah. Jadi tuan-tuan bila dia kata lagu tu betul kat dia. Sebab tu tuan-tuan, ada isteri suami nak turun sembahyang Jumaat, duit dalam poket ni habuang bubuh lan tabur, dia yang tolong letak. Tuan-tuan, kalau ada isteri ni, yang ni tuan-tuan, qurrata a'yun, itulah watak Khadijah. Dia tolong ambil duit bubuh. Abang tak padan lah RM1, paling kurang 5. Tak padan 5. Dengan apa hak kita duk boleh ni, tak padan RM5 nak boleh tabung masjid 10. Ini watak Khadijah. Watak Khadijah tuan-tuan, dia boleh bagi sokongan. Apa ni, orang duk pekat pergi mengaji, orang pekat pergi sembahyang jemaah, ya abang duk tidur di rumah. Tu watak Khadijah. Dia boleh tolong dorong tuan-tuan, dorong suami. Suami malam sembang deras, subuh tak bangkit, ada isteri tolong dorong tuan-tuan sampai suami dia boleh main sembahyang jemaah subuh. Hebat. Saya duk jumpa ramai orang tuan-tuan, dia boleh pergi sembahyang subuh jauh, naik motor, suami isteri jauh dia pergi sampai berbatu-batu, hanya kerana bila orang tanya dia tak apa yang hamai sembahyang subuh jauh, dia tak, tempat aku ada sembahyang subuh wirid doa balik, tapi aku main jauh ni sebenarnya tempat hampa sudah subuh ada kuliah pula 10 minit 5 minit, aku nak dengar tu.
pesan kepada isteri, isteri tolong gerak bangkit dua-dua suami isteri pergi sembahyang jemaah sama-sama. Hebat tuan. Nah, inilah kerjasama yang hebat. Itulah yang berlaku dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa tuan-tuan benda tu kalau berlaku dalam hidup kita. Sebagai contoh, sikap yang ditunjukkan oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan suri teladan yang utama dalam membuktikan peranan seorang isteri yang mukminah dapat memainkan peranan yang besar untuk menjayakan tugas suaminya seorang pendakwah, terutamanya dari segi keteguhan pendirian dan kelangsungan dakwahnya. Sebaliknya, apabila kehilangan seorang isteri yang seperti ini dalam dunia, dakwah mengakibatkan kerugian besar bagi para suami yang bakal mengalami duka cita yang berlipat kali ganda. Memang tuan-tuan, bila isteri ni pendorong kuat, tiba-tiba dia tak ada. Allahu Akbar. Isteri biasa tu pun tuan-tuan aduk tolong apa semua urus kita, tu pun kalau tak ada, stukin cari jumpa sebelah, ambo dia tak payah. Bini tak ada, dia stukin pun tak tahu duduk tak mana. Dia memang tuan-tuan orang lelaki-lelaki ni hebat-hebat dia ada banyak kelemahan dalam mengurus diri. Kadang cukup teruk, tak ada isteri berselerak tabah, dia nak pergi mana, isteri dia urus semua. Seluar dia nak pakai hak mana, baju hak mana, baju dalam hak mana, seluar dalam hak mana, tu semua isteri. Kalau isteri dia sabotaj dia, pipi tengok tu buka-buka beg semua seluar dalam jadi guna. Sebab tu kita tengok rumah tangga yang hebat ni bila isteri boleh bagi sokongan padu kepada suami. Itu tuan-tuan dalam urusan kerja buat kita hari-hari, kita duk pi sana pi sini, dia duk bantu kita, betul. Apatah lagi dalam buat kerja dakwah, disebutkan ini yang banyak cabaran, banyak dugaan di sepanjang jalan dakwah. Baik, kemudian perasaan duka cita disebabkan kehilangan sanak saudara yang membela perjuangan dakwah sekalipun dia tidak beriman, dan kesedihan kerana kehilangan seorang isteri yang mukminah lagi jujur adalah merupakan perasaan sedih yang timbul dari sikap tulus ikhlas dalam melaksanakan dakwah, sekaligus merupakan tanda penghargaan seorang dakwah kepada seorang isteri mithali yang sanggup berkorban demi kepentingan yang sama. Oleh sebab itu, apabila Abu Talib meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata-kata rahimakallah wa ghafara lak, la azalu astaghfiruka laka hatta yanhani Allah, yang bermaksud moga-moga Allah merahmatimu dan mengampuni dosamu, aku akan selalu meminta ampun bagimu sehingga Allah melarangku. Dengan itu orang-orang Islam mulai mengikuti Rasulnya dengan masing-masing meminta ampun bagi sanak saudara mereka yang telah mati di dalam kekufuran, hinggalah turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, maka lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak patutlah bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang musyrik, sekalipun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahim. Ini tuan-tuan di antara benda yang Nabi dan para sahabat lalui. Oleh kerana orang hak tolong agama ni pelbagai. Boleh jadi hak tolong agama ni tuan-tuan orang musyrik. Abi Talib tolong agama, dia tak masuk Islam. Kalau kita baca tuan-tuan di antara orang yang tolong agama, bagi pelindungan kepada Nabi, contohnya macam Mut'im bin Adi, ni tolong. Macam tuan-tuan hak kita cerita lepas, bagaimana tuan-tuan Sayyidina Abu Bakar diberi pelindungan
oleh satu orang musyrik juga. Maknanya ada ketika musyrik tolong bantu perjuangan Islam. Adalah beberapa tempat tertentu. Baik, menyebabkan para sahabat bila jadi begini mereka pun rujuk pada Nabi. Kita nak buat lagu mana sikap kita terhadap mereka yang ada pernah tolong kita dan mereka dah mati. Jadi Nabi SAW ambil satu sikap. Nabi mohon ampun kepada Allah untuk bapa saudara dia. Nabi tetap mendoakan sampai bila Nabi kata hatta yanhani Allah, sampai Allah larang. Kalau Allah larang tak boleh buat apa? Tuhan tolong turunkan ayat larang Nabi, larang para sahabat daripada berdoa untuk orang-orang musyrik walaupun mereka pernah berjasa. Tak apalah, untuk mereka adalah bahagian yang Tuhan bagi. Apa dia tuan-tuan? Di antaranya Tuhan bagi nama besar untuk mereka di dunia. Tuhan bagi nama besar. Tak kira lah gelaran apa dia beri. Ada alam di Malaysia ni dia bagi apa? Gelaran harimau. Harimau jelutuk. Tu untuk Karpasing. Pasal dia hebat dari sudut perlembagaan. Walaupun dalam bab agama tuan-tuan dia bab hudud lawan Nabi habisan. Sebab tu Tok Guni Aziz kata, dia kata saya rasa terkilat. Pasal tak ada nak cerita dekat dia dengan baik, nak tunjuk contoh kepada dia dengan baik Islam ni lagu mana. Tak ada. Boleh cerita tapi dia payah nak faham pasal suasana ada keliling ni. Suasana yang tidak memberi sokongan untuk faham. Okay, tuan-tuan, bukan senang nak bagi orang faham tentang hudud. Sebab hak ada di keliling ni gambaran terhadap hudud hukum. Gambaran terhadap hudud hukuman yang berat. Gambaran terhadap hudud ialah apa? Akan dilihat nanti orang Islam kena, bukan Islam tak kena. Sebab tu ada orang pertikaian tuan. Dia kata mana boleh nak buat atas satu hukum yang kena pada orang Islam saja. Curi dari kalangan Islam, kerak tangan. Kalau orang bukan Islam, tak kena. Jadi, adilkah ni? Dia buat soalan. Adilkah ini? Bila dia pergi buat tanda soalan, adilkah ini? Kita bertemu. Dia juga. Sebab apa tuan? Sebab gambaran yang diberi terhadap hukum Allah bukan sebagaimana yang sepatutnya diceritakan. Cuba tuan-tuan, hukum Allah ini diberi satu gambaran yang sebenar. Jangan tengok dari sudut hukum, tapi tengok tuan-tuan dari sudut kesan kepada hukum yang ada, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang boleh mengubah dan menyelamatkan dunia ini. Ini orang jarang cerita. Sebab tu tuan, kalau kita baca berkaitan dengan rahsia-rahsia falsafah kebaikan yang ada daripada hukum Allah Subhanallah, kita akan kata tuan, ya Allah ya Rabbi, bagusnya hukum Tuhan. Macam kisah contoh, kisah kita hari ni tuan-tuan, satu orang yang bertindak jenayah, buat jenayah bunuh. Siapa yang akan menentukan hukuman untuk dia? Hakim. Dalam Islam dia tak bagi hakim saja, dia bagi termasuk pada ahli keluarga. Hebat. Ahli keluarga. Sampai ahli keluarga ni rasa cukup hebat, sangat dihargai. Orang yang bertindak buat jenayah terhadap ahli keluarga mereka sehingga seorang dua mati, sekarang diberi hak kepada mereka untuk menentukan hukuman. Nak jatuhkan hukuman mati, nak bagi kemaafan, nak kenalkan dia ganti rugi, nak pilihan mana? Bukan sekadar hakim seorang, tapi juga tuan-tuan ahli keluarga. Besar ni ahli keluarga, kedudukan dia sangat besar.
Sehingga dia pakat balik hidup mesyuarat sama-sama ni, syuarat, akhirnya dapat satu kata putih. Apa dia? Pergi baca di mahkamah, kami ahli keluarga sudah kehilangan seorang anggota keluarga. Kalau sekiranya dijatuhkan hukuman mati, maka ahli keluarga sana akan hilang pula seorang. Kami membuat keputusan memberi kemaafan. Tuan-tuan, seluruh media tunjuk muka ni ahli keluarga yang memberi kemaafan. Dunia akan melihat, orang bukan Islam akan tengok, macam ni indahnya, hebatnya Islam. Allahu Rabbi. Sebab tu tuan-tuan, cerita zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam punya hebat pengaruh daripada hukum Tuhan ni bila dilaksanakan ialah bila ada satu orang beli tanah daripada seorang penjual pemilik tanah, beli dia pun buat projek, tuan-tuan gali parit apa semua, jumpa satu peti, buka ada barang mai, harta karun. Cerita Pulau Langkau ni. Bila berjumpa tuan-tuan, dia pun bawa lah harta ni pergi kepada tuan tanah hak asal. Dia tanya, ni hak kamu. Tuan tanah asal kata, mana boleh, kata hak aku dah kamu beli, apa yang ada dalam tu semua hak kamu. Dah, kawan pembeli kata, dah, saya beli tanah, bukan saya beli hak ni. Tentu boleh jumpa kat zaman lah ni. Nah, ni kehebatan Islam ni. Dia boleh sampai peringkat tu dia berlaku tuan. Tu yang kata kita tak fikir tak sampai ni. Tapi itulah yang terkandung daripada Islam. Di sebalik itu pelaksanaan Islam, dia punya takut ambil hak orang, dia bawa, dia hantar balik. Tuan tanah saya kata, dak, bila kamu dah beli jadi hak kamu. Dak, aku beli tanah saja. Lain kali bertengkar, tak sudah. Bawa pakai usung barang ni pergi ke Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, oleh kerana kamu dah pakai dah tolak beginilah, kamu ada anak? Hak pembeli kata ada, penjual pun kata ada. Kebetulan anak pula, hak ni ada laki-laki, hak ni ada perempuan. Tak apa, Nabi kata, kamu kahwinkan mereka dua-dua, harta ni bagi kat mereka. Kahwin tuan. Selesai kahwin, dua-dua ni, pak, mak ni panggil anak-anak ni, mai ni kami nak nikah hangpa gini-gini, ni harta nak bagi. Depa ni pula dah tuan-tuan tengok harta. Allah, mak ayah kami ni sebenarnya boleh menikah pun rahmat besar dah. Boleh berkahwin ni rahmat besar dah, kami pun tak berhajat ke harta ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan tu yang kata, kita nak cari mana cerita yang macam ni dalam dunia kita. Dalam dunia kita tuan-tuan, yang tak kira harta siapa dia nak ambil ni. Sampai tabung masjid duk ikat di tiang masjid tu, hak tu pun dia pecah lagi. Ni kalau tabung masjid pun tuan-tuan dia pecah, kita nak arah, dia nak hantar balik barang hak dia ambil, jauh sekali. Tu saya pergi satu surau baru ni, surau tuan-tuan cantik dibina, tapi bila tengok tuan dia punya peti untuk buah PA sistem dia, Allahu Akbar. Ni pedai ayam. Saya kata, awak pedai ayam ni dia bakai tuan. Tak bakai apa, tak nak beli dia tahu Ustaz. Tak larat nak beli dah. Kita tengok tuan-tuan ke pedai ayam tu, kita pun nak takut. Allahu Rabbi. Ni dunia kita hari ni. Sebab tu tuan-tuan, kalaulah Islam boleh diceritakan dengan gambaran yang macam tu, seminggu, 2 minggu tuan-tuan, segala pakar duk bercakap tentang Islam, Karpal Singh pun boleh faham Islam. Tu yang Tugu kata, saya rasa terkilat. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu dipikul di hadapannya mayat satu orang Yahudi, Nabi menangis. Sahabat tanya Rasulullah, pasal apa kau teriak? Nabi jawab, Nabi kata, aku sedih pasal aku tak dan nak tarik dia untuk masuk Islam. Ini tuan-tuan, sikap yang kena ada.
Kita nak doa kerahmatan untuk dia, tak boleh. Keampunan untuk dia, tak boleh. Pasal ada bahagian Tuhan bagi kat dia untuk mereka yang ada jasa. Ada jasa ni tuan-tuan, khususnya dari kalangan orang yang bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka Nabi pun berhenti dari meminta ampun bagi Abu Talib dan sekaligus melarang orang-orang Islam dari meminta ampun bagi sanak saudara mereka yang mati dalam keadaan kafir itu. Kerana itulah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya sentiasa mengenangkan jasa-jasa Khadijah, menyebut-nyebut serta memujinya, mendoakan rahmat baginya, memperlihatkan rasa kasih sayang kepada sahabat-sahabatnya yang masih hidup. Sikap yang demikian menimbulkan perasaan cemburu Sayyidatina Aisyah sendiri, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyanjung-nyanjung Sayyidatina Khadijah, padahal Khadijah sudah tiada lagi. Tuan, untuk Khadijah Nabi tak nak lupa. Ialah Nabi dengan Khadijah sangat istimewa. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita baca dalam sejarah, kita tak pernah berjumpa Nabi diceritakan berkahwin lebih pada seorang pada waktu bersama dengan Khadijah. Memang sangat istimewa. Sebab tu orang tulis buku-buku tentang Khadijah ni cukup istimewa. Ialah tak istimewa macam mana Allah kirim salam pada Khadijah. Allah kirim salam. Nabi balik, Khadijah sambut, Khadijah masuk pergi dapur nak ambil minuman untuk Nabi, dia beri turun, Muhammad, saat lagi Khadijah akan datang dengan hidangan, letak depan kamu, tolong sampai salam Allah pada Khadijah. Tu dia tuan-tuan, Sayyidatina Khadijah. Jadi isteri kita lah duk pakai buah tu. Dia kata, kalau nak bagi saya jadi Khadijah boleh, tapi Nabi tak pernah menduakan Khadijah. Kita ada tunggu Khadijah seorang tu pakai mati ingat tu. Tak apalah tuan-tuan, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidatina Aisyah cemburu. Tak cemburu macam mana? Mati punya lama, Nabi berkahwin dengan Aisyah, anak dara, cantik, segak, semua cukup lengkap. Tiba-tiba tuan-tuan, kalau nak buat korban, Khadijah. Ada apa lebih di rumah, Nabi hantar sikit dekat keluarga Khadijah. Ada apa sikit cerita, terbit balik nama Khadijah. Sekali-sekala terbit, kalau ada kak dulu lah. Ada terbit kak ni tak tahan ni. Kak dulu dia buat cabai lagu ni, kau dia hidang macam ni. Ni yang tak tahan ni. Menyebabkan Aisyah kata apa? Aku cemburu dengan Khadijah, walaupun sudah lama meninggal dunia. Hebatnya Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan pernyataan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebagai berikut, katanya, tidak pernah aku cemburu kepada seorang pun dari isteri-isteri Nabi seperti mana cemburu aku kepada Khadijah, sedangkan aku tidak pernah melihatnya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyebutnya. Kadang-kadang baginda menyembelih kambing, setelah dipotong-potong anggotanya dihantarkannya kepada sahabat-sahabat Khadijah. Kadang-kadang aku pernah berkata kepadanya, barangkali tiada seorang wanita di dunia ini selain daripada Khadijah. Aisyah tuan-tuan, dia pun bila dia tengok lagu tu, dia pun tak ada dah orang perempuan melainkan Khadijah. Terbit lagu tu lah. Nabi lalu baginda menjawab, sesungguhnya dia adalah orang yang demikian-demikian. Ada riwayat yang panjang, Nabi sebut isteri yang boleh melahirkan anak, Khadijah. Isteri yang di saat orang lain tolak aku, dia terima aku. Isteri di saat orang lain menyakitkan aku, dia menenangkan aku. Banyak benda Nabi sebut. Dan aku dikurniakan seorang anak dengannya, aku dikurniakan anak dengannya. Memang tuan-tuan, daripada 7 anak Nabi, 6 daripadanya adalah Sayyidatina Khadijah. Kemudian yang keempat, insyaAllah panjang umur kita sambung, mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita bincang malam ni daripada perjalanan hidup
dan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan tuan-tuan kita bukan sekadar dengar dari sudut penceritaan, tapi lebih daripada itu kita nak menyelami dan menghayati jiwa yang ada pada Nabi, jiwa yang ada kepada orang yang mendukung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'is salihin. Allahumma a'izzana bil Islam wa a'izzal Islam bina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu